Okey, antara iPad dengan laptop, nak pilih mana satu? Sebabnya iPad ni dah macam komputer sekarang. Banyak benda yang komputer boleh buat, iPad dah boleh buat. Okey, dalam video ni saya akan terangkan. Okey, iPad. Dekat tangan saya ni adalah iPad Pro. First, kena tahu dulu pasal iPad. iPad ni adalah tablet daripada Apple. Alright, bab apps tu kejap lagi saya cerita. First, secara overall dulu. Okey, iPad. Yang macam saya punya ni adalah iPad Pro. Dan satu lagi iPad yang saya cadangkan adalah guna iPad Air. Harga dia 2,500, 2,600 untuk iPad Air. Untuk iPad Air ni dia lebih kurang sikit dengan Pro. Dia boleh support Apple Pencil. Contohnya ini iPad Pro dengan iPad Air, dua-dua boleh support Apple Pencil ni. Itu satu point. Dan satu lagi point adalah dia pakai USB Type-C. USB Type-C ni memainkan peranan yang sangat penting untuk menjadikan kita punya iPad ni mampu untuk gantikan kita punya komputer. Okey, sebabnya contohnya saya boleh simply ada ni USB hub ni, saya cocok sini, bawah ni. Saya dah boleh connect dengan display, saya boleh connect dengan USB, barang-barang USB lain, mikrofon USB pun saya boleh cocok LAN punya connection, kabel internet boleh. Sambil tu saya boleh charge lagi saya punya iPad. Dia dah macam komputer sikit dah. Dan bila pakai USB Type-C, kita boleh simply connect saja kita punya storage. Contoh ni saya ada external storage ni, yang itu saya buat, cocok saja sini, cocok, saya boleh gunakan dekat saya punya iPad. So ini file saya. Okay, nampak ni saya ada mobile kat sini. Ini file dalam saya punya pendrive sekarang. Saya punya external hard disk ni. Ni external hard disk ni. Ini file-file dalam dia. Contoh, ni kata saya nak transfer file dalam hard disk ni sangat-sangat mudah. Contohnya saya boleh buka bawah ni, buka satu lagi file file manager, saya punya external drive. Ni saya punya iPad. Okay, saya nak ambil yang ini. Okay, saya select. Contoh saya nak ambil video-video ni, masukkan dalam saya punya hard disk. Ini saya punya hard disk mobile. Okay, saya buat new folder kat sini. Tekanlah lama, new folder. Okay, ada folder baru, demo contohnya, file demo. Okay, ini folder demo dalam saya punya hard disk ni. Okay, dan ini file yang saya nak transfer sana kan. Saya dah select semua ni. Saya boleh tekan, saya boleh drag, pop letak sini. Dia akan transfer daripada saya punya iPad transfer ke saya punya memory card, saya punya external drive saya ataupun ni. Hanya drag dan drop saja. So agak mudah untuk digunakan. Boleh saya tanding dengan komputer lah benda ni. Okey, contohnya saya nak buka benda lain kat sebelah sini kan. Saya boleh ambil browser saya sini, pergi sebelah sini. So saya ada browser kat sini. Contohnya saya buka lah saya punya Facebook Creator Studio saya. Hari ni saya dapat view sebanyak apa ni kat YouTube saya, kat Facebook saya. Saya jana dekat hampir 1,800,000. Hampir 1 juta views saya jana pada hari ini, 13 Disember. Okay, ini contoh. Okay, saya boleh buat macam-macam. Sekarang file dah habis. Ini adalah satu faktor di mana kita boleh gantikan iPad kita sebagai komputer. Nampak dia punya file management dia dah okey. Okay, sekarang dari segi apps pula. Tadi dari segi file management dan kita punya connection USB Type-C, ada banyak apps yang boleh gantikan kita punya perisian kat komputer kita, apps ataupun software kat komputer kita. Contohnya, saya nak edit gambar, saya boleh gunakan Affinity Photo. Ini software untuk edit gambar, boleh ganti Photoshop. Kita boleh letak browser kita ataupun apps lain, dia macam naik kat atas ni. Dia multitasking, okey. Contohnya saya nak cari gambar pasal vaksin COVID kan. Contoh saya nak buat post pasal vaksin COVID. Okay, saya boleh tekan gambar nilai lama. Okay, saya pun copy gambar ni. Contohlah anda kata saya nak buat post pasal COVID kan, vaksin contohnya. Lagi contohnya saya boleh manage saya punya YouTube. Ini standard macam handphone boleh handle YouTube juga, tak ada masalah. Saya boleh manage saya punya invoice. Okay, ini Microsoft Word pula. Saya boleh macam simple guna Word biasa. Cuma dia punya layout dia sedikit berbeza lah. Saya boleh insert, draw, apa lagi, layout, views, macam-macam. Word ada, Excel ada, Excel, standard Excel ada, formula, benda macam-macam lah. Okay, Excel ada, PowerPoint ada. So banyak kerja-kerja kita boleh buat.
Kalau macam saya ni iPad Pro harga dalam 4,000 lebih macam tu. Ikutlah korang punya spesifikasi. Ada 11 inci, ada yang 12 inci punya saiz. 256GB ada sampai 1TB pun ada dia punya storage dia. Tapi saya cadangkan pakai iPad Air lah. Dia harga murah 2000 berapa? 2003, 2004. Dia boleh support Apple Pencil ni. Apple Pencil ni korang kena tambah dalam RM500 macam tu. Pencil ni mahal, tapi fungsi dia bagus. Dia memang sangat-sangat laju. Memang akan kalahkan korang punya handphone tu. Memang tak boleh lawan punya dengan iPad ni. Dia laju. Dia punya screen dia cantik. Screen dia color dia real. Betul punya color. Boleh level designer punya screen. Kerja-kerja office tak ada masalah. Kalau compare dengan laptop biasa, contohnya saya comparekan iPad ni, iPad Pro lah. Kalau iPad Pro, tapi saya cadangkan iPad Air. iPad Air harga 2,000 lebih. Kalau korang compare dengan laptop biasa yang harga 2,000 lebih, biasanya tak laju mana. Tapi laptop ni memang real komputer. Beza dengan iPad. iPad dia cuba nak gantikan komputer, tapi belum fully matang lagi. Sebabnya dia punya USB Type-C okey dah, banyak benda boleh cocok. Tapi tak semua benda boleh cocok. Webcam tak boleh cocok, dia tak boleh recognize webcam. Kalau kita nak cocok kamera kat sini, tak boleh. Jadi kalau benda-benda yang kompleks macam broadcast, kita nak cocok macam-macam kat sini, nak install software engineering yang pelik-pelik, tak boleh dekat iPad. Lagipun kalau kita nak edit video pun, ada kata contohlah buat video tadi kan, saya kata boleh pakai LumaFusion kat kita punya iPad Pro. LumaFusion ni software yang boleh edit video, tapi dia bukan profesional. Dia tak boleh edit video macam Adobe Premiere Pro, ataupun kalau dekat Apple punya laptop Apple, MacBook Pro ke apa ni, Final Cut Pro. iPad tak boleh install Final Cut Pro buat masa sekarang. Jadi untuk advance punya editing video tak boleh. Nak buat animation pakai Flash ke, Adobe Animate ke, tak boleh. After Effects tak boleh lagi. Dia just mobile je ada buat masa sekarang. Tapi kalau kerja-kerja office tak ada masalah. Jadi iPad laju, dengan harga 2,000 lebih kita dapat sebuah komputer yang laju. Kelemahan dia tak banyak kita boleh cocok dekat kita punya iPad ni. Setakat storage tu boleh lah, tak ada masalah. Kalau tapi nak cocok je webcam ke, nak cocok benda pelik-pelik, nak buat broadcast, nak cocok switch ke, tak boleh. Komputer, laptop ni boleh. Kalau laptop nak dapat laju macam iPad ni, laptop korang kena harga 5-6 ribu baru boleh standard dengan iPad. Tapi kalau harga 2,500 takkan dapat punya laptop ni setanding dengan iPad. Kalau dari segi hanya kita ukur pada kelajuan, itu tak boleh. Okey, sekarang berbalik kepada kita punya main point kita. Adakah patut kita beli iPad untuk menggantikan kita punya komputer? Tengok korang punya workflow. Adakah software-software, apps yang korang gunakan tu ada pada iPad? Kalau ada pada iPad, beli iPad. Saya akan sarankan beli iPad. Kalau nak jimat duit, pakai iPad Air. Itu pun dah cukup laju dah, iPad Air. Kalau nak lebih profesional, storage yang lebih besar, kita punya screen, dia punya refresh rate dia lebih tinggi, lebih nampak smooth. Nak main game gempak-gempak bagi cantik. Lepas tu dia punya mikrofon dia adalah studio punya mikrofon, sedap punya mikrofon. iPad Air kita kena pakai Touch ID, kena pakai cop jari. iPad Pro pakai Face ID. Itu spesifikasi tu semua tadi tu adalah tambahan kepada iPad Pro. Korang boleh beli iPad Pro kalau nak serius macam tu. Oh, satu lagi lupa nak beritahu. iPad Pro ni bateri dia tahan lama. Kalau laptop korang ni, kalau buat kerja korang mungkin boleh tahan dalam, kalau optimize pun mungkin 8 jam macam tu korang boleh guna buat kerja. Tapi kalau iPad korang boleh tahan mungkin 14 jam buat kerja. Kalau buat heavy kerja tu mungkin kurang sikit lah. Tapi biasanya boleh berbelas jam. Kalau kita buat kerja, bateri laptop ni tak tahan lama. iPad tahan lama. Okay, itu saja perbandingan antara komputer, laptop dengan iPad. Mungkin iPad ni dalam masa 3-4 tahun lagi, mungkin saya akan boleh kata boleh fully gantikan kita punya laptop. Itu je lah kot. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Harap boleh bantu korang buat penilaian sama ada nak beli laptop ke nak beli iPad Pro ataupun iPad Air. Itu saja. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.